minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala bismillah sabbi wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم في أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله توكلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن ربي على كل شيء حفيظ. صدق الله العظيم. Membaca Tuan Imam Alhamdulillah Kepala Masjid Nurul Hidayah Kampung Suri Cedik. Seterusnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulakan pengajian kita pada malam ini dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada malam ini kita sama-sama dapat hadir kepada Allah Subhanahu wa taala ke masjid ini bagi sama-sama kita melaksanakan kewajipan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menunaikan segala ibadahnya, dan yang paling penting itu menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT juga Allah memberikan kekuatan kepada kita, kesabaran kepada kita untuk sama-sama kita duduk sebentar menunggu antara maghrib dan isyak ini untuk kita sama-sama menuntut ilmu Allah SWT, di mana disebut kalau kita duduk dalam majlis ilmu ini merupakan majlis taman syurga Ratul Jannah. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan, ketenangan dalam kehidupan kita insya-Allah. Tuan-tuan dan saudara jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung balik pengajian kita berkaitan tentang munakahat. Bila kita membincangkan dalam bab munakahat ni berkaitan tentang perkahwinan dan juga berkaitan tentang kemasyarakatan. Kalau sekarang ni tuan-tuan kita lihat macam-macam masalah yang berlaku dalam masyarakat kita. Macam tadi tuan-tuan nak dekat maghrib, dah saya sampai Jerome dalam ikut dalam Sukipi tu ada yang hantar mesej. Dah dekat maghrib hantar mesej, Ustaz nak tanya sikit. Saya tanya nak tanya apa? Suami saya dah lafaz tahlik Ustaz. Lafaz tahlik macam mana? Dia cakap kalau saya habis pantang, aku ceraikan kau, kita bercerai. Internet macam dekat maghrib tu. Saya tanya bila lafaz yang baru tadi. Ni kalau ikut kan masih panas lagi lah. Macam apa pisang goreng tu panas lagi macam-macam tanya. Itu nak katakan macam itu tadi semalam pula ada yang baru nikah 1 bulan 1. Dia nikah bulan 1 hari tu. Kahwin, alhamdulillah lah. Kahwin pun dia jadi isteri yang kedua. Mahkamah luluskan poligami, lulus. Betul lah ikut prosedur. Isteri pertama benarkan, kahwin yang kedua, kahwin dah kedua bulan 1 tahun lepas, tahun ni.
Ya, baru dalam tempoh 3 bulan diam-diam punya suami kahwin lagi satu. Ini hebat. Ya, kahwin bulan yang kali ketiga ni bukan kat Malaysia, kat Thailand. Saya tanya yang ketiga ni orang mana? Orang sini juga Ustaz. Macam mana boleh kenal kekasih lama? Ya, kekasih lama. Ya, tengok. Ya. Sebabkan dia kalau yang betul dekat kadang-kadang ni nak kedua tu payah. Bila masuk yang ketiga tu senang. Tu kalau tuan-tuan nak rasa cuba yang kedua. Yang kedua selesai baru ketiga. Itu mungkin ada. Itu orang kata bukan saya kata. Ya, tapi nak cerita tuan-tuan hari-hari tuan-tuan. Ya, mana saya ni sentiasa ditanyalah macam-macam. Oleh itu insya-Allah ya, ada kuliah kita cuba bincang berkaitan tentang perkahwinan. Walaupun kita baru mula-mula ni tentang hukum nikah dan sebagainya, dan tidak ada masalah kalau tuan-tuan nak bertanya kepada saya lah berkaitan tentang apa-apa berkaitan tentang khususnya kepada perkahwinan. Ya tuan-tuan ya. Dan insya-Allah kita cuba lihat sebelum ni kita bincang tentang hukum nikah berkaitan dengan sighah ataupun lafaz ijab dan qabul. Ya, sebelum ni kita telah bincang berkaitan tentang macam mana lafaznya. Ya. Dan yang kedua, lafaz mana syarat untuk lafaz sighah ni, lafaz ijab dan qabul ni, kalau ikutkan yang pertama adalah menggunakan lafaz nikah ataupun kahwin. Mesti ada perkataan nikah atau kahwin. Yang kedua, kita dah masuk pada minggu lepas, lafaz ijab dan qabul hendaklah disebut secara jelas. Ya, maknanya wali itu bila nak nikahkan anak ni sebut aku nikahkan kau, aku kahwinkan kau dengan anakku. Ya, supaya jelas. Supaya bila dan anakku tu kalau boleh dia sebut nama itu yang paling terbaik. Sebab anakku, kalau anak perempuannya ada 5, macam Ustaz Azhar berapa orang anak saya perempuan? 4. Tengok anakku siapa anakku tu. Sedangkan ada 4. Paling elok, paling terbaik dalam lafaz ijab tu wali tu sebut. Contoh namanya Fatimah binti Ali contoh. Aku nikahkan engkau dengan anakku Fatimah binti Ali. Takut kalau walinya nikah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mas kawinnya sekian-sekian ringgit tunai. Dia pun terima, aku terima nikahnya dengan mas kawin sekian. Lepas tu dipilih yang mana-mana itu. Itu tak jelas lah. Sebab di antaranya mesti nanti kita akan bincang pengantin perempuan dan pengantin lelaki itu mesti tentu orangnya. Itu kita akan lihat nanti. Itu sebab sekarang ni banyak juga berlaku pergunaan. Kadang-kadang ada JPN tanya, Ustaz, macam mana berkaitan tentang ramai sekarang ni bila dia nak pergi daftar anak, bila nak daftar anak, cek-cek rupanya lelaki ataupun perempuan dia sebenarnya pakai IC palsu. IC palsu. Macam mana pula? Macam mana nikahnya mana? Kita bincang. Ya, IC palsu tapi orangnya betul lah. Cuma IC-nya palsu. Tapi dia jasadnya dia lah. Cuma gunakan nama lain tapi orangnya memang betul. Contohnya dia nak menggunakan Fatimah. Tapi pada masa itu dia gunakan namanya memang Fatimah lah. Tapi cuma IC-nya palsu. Pada segi hukum macam mana? Itu kita bicara. Cuma nak sebut mesti jelas. Ya, mana kalau wali itu melafazkan dia punya apa? Lafazkan dia punya ijab, maka dia kena jelas lafaz sighah ijab ya. Dan lafaz qabul pun yang pihak lelaki pun pengantin lelaki pun kena lafaz ijab yang jelas. Aku terima nikah. Aku terima. Ya. Bukan kalau yang mana bukan ada yang tanya saya Ustaz macam mana kalau I do. Kalau yang apa kalau orang-orang apa Mak Saleh lah. I do. Dia tak accept I do. Adakah boleh? Tak, I do tak boleh. Kalau dari segi bahasa Inggeris tu, dia kalau kita lafaz ijab qabul ni, dan dibincangkan saja akad nikah tanpa menggunakan bahasa Arab. Bagaimana pula menggunakan bahasa yang lain? Seafdal lafaz ijab dan qabul ialah dalam bahasa Arab. Angkah tukar, wazawwaj tukar. Itu kalau wali lah. Contohnya nanti kalau yang nak nikahkan anak, kalau nak gunakan bahasa Arab boleh. Tapi dia kena faham lah. Angkah tukar, wazawwaj tukar.
ma'a fulanah binti fulan. Itu dalam bahasa Arab ya. Itu seafdal-afdalnya. Yang pengantin lelaki pula jawab dalam bahasa Arab, qabiltu nikahha. Aku terima nikahnya. Pun cukup kalau nak punya lafaz qabulnya. Tapi kalau nak tanya, qabiltu nikahha ma'a fulana binti fulan bimaharin, atau dengan mahar contohlah RM300, salah satu mi'atan halan. Halan tu apa tu kan? Tunai. In cash dalam bahasa Inggeris, in cash, halan. Ya, tunai. Kalau hutang dain. Hutang. Kalau ansur-ansur dengan mas kawinnya ansur-ansur, BAA. Bayar ansur-ansur, 300. Bulan pertama bayar 100, bulan kedua bayar 100, bulan ketiga bayar 300, cukup 300. Boleh tak? Pun boleh tak? Ya. Cuma dia punya persetubuhan tu setengah-setengah. Boleh kan? Sebab mahar tu disyaratkan. Ya. Untuk dalam persetubuhan tu. Lagi kalau nak bagi mahar tu, isteri berhak menahan. Itu pentingnya mahar tu. Ya, itu disebut. Maknanya, bolehkah kita menggunakan bahasa lain? Boleh. Yang disebut kat sini, bagaimana akad nikah tanpa menggunakan bahasa Arab? Sah hukumnya menggunakan bahasa asing, yakni bukan bahasa Arab, untuk akad nikah. Sekiranya ijab dan apapun menggunakan bahasa asing, sah akad nikahnya sekalipun wali dan pengantin mengetahui bahasa Arab. Contoh Ustaz Azhar, dia tahu bahasa Arab, tapi dia gunakan bahasa lain. Kalau kat sini bahasa apa yang paling nak ambil? Kita ambil orang asal lah. Bahasa orang asal. Ustaz Azhar apa tahu bahasa orang asal? Orang asal nilai, orang asal lah. Ya. Mana nak cerita, kalau kita faham, kita fahami, lepas tu yang pengantin lelaki pun boleh cakap bahasa itu, saksi pun faham, boleh guna, tak ada masalah. Macam saya setakat ni pengalaman saya lah. Bila saya nikahkan 2 bahasa lah, 3 bahasa lah. Satu bahasa bahasa Melayu, bahasa Malaysia, satu bahasa Arab, satu bahasa Inggeris. Ya. Kalau yang biasa tu, yang bahasa Melayu kita maklum lah. Kalau yang bahasa Arab yang saya baca tadi, yang tersebut, kalau contohnya wali, angkah tukar, wazawwajtuka ma'a fulana binti fulan bimaharin. Ya, berapa? Ya, halan, tunai. Itu dia punya lafaz ijab dia. Kalau patut pengantin lelaki pula jawab, qabiltu nikahha ma'a fulana bintu fulan, ya, bimaharin talatami'a halan. Itu contoh dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggeris, I solemnize with you. Ya, aku nikahkan kau. I solemnize with you. Ya. Sebut nama pengantin perempuannya. Ya. With dowry, dengan maharnya RM300 in cash. Ya. Aku nikahkan kau dengan pengantin perempuan, siapa namanya, dengan with dowry. Dowry itu apa? Mahar ataupun mas kahwin. Ya, ataupun kalau kita nak sebut with mahar pun boleh. Kalau kita nak sebut dalam bahasa Inggeris with dowry pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting kita faham. Ya, dengan mas kahwinnya RM300 in cash tunai. Ya, okey, itu satu. Ataupun dalam apa? Itu dalam bahasa Inggeris. Mana yang pengantin lelaki pula sebut I accept the nikah. I accept the nikah. Ya, accept the nikah with siapa nama pengantin perempuannya di with dowry RM300 in cash. RM300 itu tunai. Itu dalam bahasa Inggeris. Kalau faham dalam bahasa Inggeris, bahasa Inggeris. Kalau ada faham bahasa Cina, ya, yang wali pun faham bahasa Cina, yang pengantin lelaki faham bahasa Cina, ya, yang saksi pun faham, gunakan bahasa Cina. Tidak ada masalah. Bahasa-bahasa yang lain. Okey. Ini kerana perkara yang diambil kira ialah makna yang sama. Sebabnya ialah lafaz akad nikah dalam bahasa Arab tidak mengandungi pengertian yang luar biasa. Oleh itu memadailah dengan terjemahannya. Mana boleh dengan bahasa lain.
Akad nikah dengan cara kiasan, kinayah, boleh ke tak boleh? Akad nikah yang menggunakan bahasa kinayah ataupun kiasan dalam apa-apa bahasa adalah tidak sah. Ya, contohnya macam mana? Lafaz kinayah adalah lafaz yang bermaksud kahwin atau tidak, seperti aku halalkan anak perempuan aku. Mat sini, aku halalkan anak perempuan aku dengan kau. Halal macam tu. Walaupun kalau kita lihat bila sebut apa yang dikatakan kahwin itu, nikah itulah satu akad yang menghalalkan. Tapi kalaulah seorang wali itu dia melafazkan ijab dengan perkataan aku halalkan kau, tidak dikira sebagai lafaz ijab. So itu seolah-olah kinayah. Ya, kiasan, mana tak boleh. Aku halalkan anak perempuanku kepada kamu, atau aku serahkan anak perempuanku kepada kamu. Serahkan. Ya. Macam dia apa? Macam serahkan barang dia. Tak boleh. Itu bentuk kiasan. Mana tak boleh, tidak sah. Hukumnya tidak sah kerana lafaz kiasan memerlukan kepada niat, dan tempatnya dia adalah hati. Ini melibatkan tentang niat pula. Dia tak macam talak. Dalam bab talak dia boleh terima dalam bab lafaz talak kinayah. Tapi kalau dalam bab nikah dia tidak boleh dikias-kiaskan. Ya, digunakan seumpamanya bab perumpamaan. Ya, gunakan perkataan yang tak jelas. Aku halalkan anak aku kepada engkau. Aku serahkan, aku bagi, ambil anak aku ni. Tak boleh macam tu. Ya, mesti lafaz itu dia jelas. Ya, tak boleh gunakan kinayah. Okey. Seterusnya, akad nikah menggunakan tulisan. Akad nikah juga tidak berlaku dengan menggunakan tulisan, sama ada kedua-dua pihak yang melakukan akad ada dalam majlis tersebut ataupun tidak. Tulisan pun tak boleh. Maknanya wali tulis tanpa menyebut aku nikah, dia tulis aku nikahkan engkau dengan anakku si fulana binti sebulan dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Dia tulis tanpa membaca, tidak melafaz. Dia tulis je. Yang pengantin lagi pun tulis aku terima nikah si fulana binti si fulan dengan mas kahwinnya RM300 tunai, tanpa lafaz. Ada dikatakan ulama fiqh mengatakan tidak sah. Usulnya apa? Terutamanya mazhab Imam Syafi'i, tidak sah. Tapi berbeza. Ya, ini jangan pula kita keliru, kita confuse. Dalam kes pengantin lelaki dia tak boleh nak sebut. Kadang-kadang nikah ada masanya, kadang-kadang ada masanya. Masa kita nikahkan tu, pengantin lelaki dia tak boleh nak lafaz ijab, lafaz qabul. Ya, ataupun wali dia tak tahu macam mana nak lafaz ijab. Biasa juru nikah dia akan buat apa? Dia akan tulis. Dia ambil kertas, banyak kali lah. Banyak kali tu macam tu. Saya tulis, contohnya untuk wali. Aku nikahkan engkau dengan anakku ni, tunai sampai tunai. Lepas tu letak kat depan, minta wali baca. Wali baca, bukan dia tulis saja. Ya, dia kena baca. Tulis tu bagi dia senang lah nak menyebut lafaz ijab tu, memudahkan dia. Itu tak apa. Lepas tu lah, yang lelaki pun dia tuliskan aku terima nikah. Lepas tu siapa nama pengantin perempuannya dengan mas kahwinnya sekian-sekian ringgit tunai. Dia pun baca melalui tulisan. Itu tak apa. Yang dikatakan tak boleh hanya tulis saja, tanpa melafazkan ijab dan tanpa melafazkan qabul. Maka kalau dia semata-mata tulis, maka hukumnya tidak sah. Sekiranya wali menulis kepada pengantin lelaki yang ada di hadapannya atau tiada di hadapannya, aku kahwinkan engkau dengan anak perempuanku. Tulisan itu diserahkan kepada lelaki tersebut dan dia membacanya. Kemudian berkata, aku terima perkahwinan anak perempuanmu. Hukumnya tidak sah. Ini kerana tulisan menyamai kiasan dan nikah secara kiasan adalah tidak sah. Walaupun wali itu dia tak lafaz ijab, dia hanya tulis, dan pengantin lelaki melafaz dan kabul melalui lafaz, tetap juga tidak sah sebab ijab itu tidak jelas. Ya, tak jelas. Pengantin lelaki tak jawab dengan lafaz kabul. Dia sebut aku terima nikah. Wali tulis, tak sebut pun nikah itu dianggap tidak
yang sah. Maknanya nak beritahu lafaz ijab dan qabul ini mesti dilafazkan. Sekiranya kedua-dua sama ada wali ataupun pengantin lelaki tidak ada masalah apa-apa. Maknanya cukup boleh bercakap dan sebagainya, dia faham, maka dia kenalah lafaz. Kita kena fahamlah dari segi melafazkan ijab. Dari segi tentang menyebabkan tentang kinayah ataupun tulisan. Dia berbanding kalau talak itu lain. Kalau talak itu masih lagi boleh menggunakan kinayah. Boleh menggunakan punya kiasan. Contoh kalau disebut kalau suami cakap kau bukan isteri aku lagi. Kau bukan bini aku lagi. Kita dah tak ada apa-apa hubungan lagi. Aku tak nak tengok muka kau selama-lamanya. Aku bebaskan kau macam burung. Ada macam tu. Saya pernah dapat dulu. Dia bergaduh dengan suami isteri dia. Suami geram. Apalah kalau kau nak keluar sana kau keluar. Yang saya keluar. Aku bebaskan kau macam mana burung terbang. Macam tu kan. Sampai burung terbang nak beritahu bebasnya. Yang isteri pula, bila suami dah cakap macam tu, dia pun, ini dah lain tadi. Datang pejabat agama, buat aduan, kita panggil suami, tanya, aku masuk encik macam tu, saya tak ada masalah apa-apa, Ustaz. Saya cakap, bebas burung tu, dia nak pergi mana, pergi lah mana kan burung tu kalau ada apa, kalau dah keluar tu, lepas dia keluar, dia pandai balik kan. Macam tu lah, dia punya apa, anggapan dia macam tu. Kau pandai lah keluar, pandai balik. Maksudnya macam tu lah. Tapi dia tak adalah niat cerai. Itu kiasan, itu dalam makna lah. Tapi dalam bab ijab apa ini dia tidak boleh dikias-kias. Dia kena terus lafaz Okey. Itu dari segi tentang tulisan. Seterusnya isyarat orang bisu yang difahami. Macam mana lafaz ijab dan qabul orang bisu. Akad orang bisu menggunakan bahasa isyarat yang difahami oleh orang ramai, bukan hanya difahami oleh golongan mahir dan terpelajar saja, adalah sah kerana ia sama dengan lafaz sharih. Ini lafaz orang bisu. Tuan pernah tengok orang bisu nikah? Pernah tengok? Saya adalah dalam 4-5 kali saya nikahkan orang bisu lah. Tapi setakat ni lah pengalaman saya nikahkan orang yang bisu ni. Dan setakat ni saya nikahkan yang orang yang bisu dan pekak ni, biasanya pengantin lelaki pun bisu pekak, pengantin perempuan pun bisu pekak. Setakat ni lah. Saya belum lagi pernah nikahkan orang pengantin lelaki ni bisu pekak, pengantin perempuannya normal. Belum lagi lah. Tapi kebanyakannya saya nikahkan macam tu. Kalau pernah Ustaz Hamzah pernah ada pengalaman. Saya tak pernah lah. Saya kebanyakan dua. Laki bisu, perempuan pun bisu. Tapi kebanyakan yang saya nikahkan, dia bawa dia punya juru bahasa. Dia ada juru bahasa. Terutama yang ada belajar lah, memang ada belajar pendidikan khas, di bawah. Pengalaman saya setakat ni macam tu lah. Saya hanya melafazkan, lepas tu yang pihak pihak nikah menunjukkan syarat, dia pun jawab dengan bahasa. Dan sebelum tu juru bahasa dia ajar saya lah. Kalau aku terima nikah macam mana, dia ajar saya lah. Macam ni. Jawapannya macam ni, tunjukkan dia macam ni. Dia tak boleh macam ni. Itu tak boleh. Boleh. Dia tak boleh macam tu. Walaupun kita faham. Kita sebenarnya faham. Ni, apa? Mandung. Contoh kalau kita faham. Tak boleh. Dia ada bahasa dia. Yang difahami oleh yang melafazkan ijab, macam contohnya saya pun faham, dan yang qabul yang menerima tu qabul faham. Itu lebih jelas. Walaupun orang lain dan kalau boleh saksi pun faham. Saksi pun kita terangkan macam ni. Macam lafaznya. Sebab kalau dalam kes-kes tertentu
Ya, untuk menjadi saksi ataupun juru nikah, kita kena faham dulu. Juru nikah kena macam mana? Kena faham dia punya lafaz syarat dia. Saksi pula kena faham dia punya lafaz qabulnya. Lafaz ijabnya macam mana? Dia kena isyarat lafaz ijab macam mana? Isyarat lafaz qabul macam mana? Dia kena faham. Ya, itu kena saksi yang betul-betul faham. Ya, dia dalam bab ni yang lain tak apa. Ini yang juru nikah, yang melafazkan ijab, melafazkan qabul dan saksi itu dia kena faham dari segi bahasa yang digunakan oleh yang masalah isu dan tekak khususnya. Ya. Okey. Tetapi jika syarat tersebut tidak jelas dan hanya difahami oleh golongan mahir dan terpelajar saja, akad nikahnya tidak berlaku kerana kedudukannya seperti kedudukan lafaz kiasan. Akad dengan lafaz kiasan adalah tidak sah dan akad nikah tidak berlaku. Terima kasih tadi. Ya, maknanya tak boleh gunakan lafaz-lafaz yang biasa. Ya, jadi tahu semua macam saya tadi tak? Itu semua orang tahu. Ya. Tapi mana nak kata itu hanya kiasan. Ya, mana nak beritahu dia apa? Mana menggunakan isyarat yang memang difahami oleh pengantin. Dan yang melafazkan ijab dan khususnya kepada saksi dalam lafaz isyarat ataupun bahasa yang digunakan dalam lafaz ijab dan qabul menggunakan orang yang bisu. Ya, ini dalam bab lafaz ijab dan qabul ni kita kena jelas. Tak boleh kita ikut strategi kita lah. Ya, okey, itu satu. Yang ketiga, ijab dan qabul yang bersambung. Ya, syarat bagi lafaz ijab qabul iaitu ijab dan qabul yang bersambung. Di antara syarat sighah ialah lafaz ijab dari wali dan qabul daripada pengantin lelaki mestilah bersambung. Sekiranya wali berkata, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku, lelaki itu senyap dalam satu jangka masa yang panjang yang lama. Selepas itu barulah dia menjawab, aku terima akan nikahnya. Akad tersebut tidak sah kerana wujudnya pemisah yang panjang di antara ijab dan qabul. Ini kena jelaskan ya. Ini nak bagi tahu tuan-tuan. Ini menjawab yang biasa kita dengar, lafaz qabul satu nafas. Ini nak bagi tahu ni. Selalu kita cakap satu nafas ya. Kalau tengok berita tuan-tuan, tengok kat TV kan. Kalau artis apa kahwin kan. Alhamdulillah artis ni telah melafazkan qabul dengan satu nafas. Bangga. Lepas tu ditemuga. Tahniah kamu dapat melafazkan qabul dengan nafas. Itulah alhamdulillah. Mereka macam tu kan. Dia bukan masalah satu nafas. Lafaz qabul itu ialah satu lafaz dan dia muallaq bersambung. Ya. Dia bukan terputus. Ya, contohnya wali dilafazkan ijab, aku nikahkan engkau dengan anakku sekian. Yang pengantin lakinya siap ataupun pengantin lelaki siap, dia ijab, saya nak pergi toilet. Pergi toilet itu terus duduk, aku terima nikah. Itu pun dah kira apa? Jangka masa yang panjang. Itu dah terputus. Pun tak boleh. Ya? Ataupun aku nikahkan engkau ni dengan mas kahwin sekian tunai. Duduk pandang, tengok transaksi, tengok dulu. Aku terima nikah, tahu jawab. Pun tak boleh. Tak boleh. Aku nikahkan engkau ni. Jawab. Apa? Saya nak cukup batang. Lenteng. Tentu. Pun tak boleh. Mana dah terputus. Mana nak beritahu, apabila wali itu dah melafazkan ijab, pengantin lelaki terus sambut. Aku terima nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mas kahwinnya 3 kali tunai. Dia menjawab, aku terima nikah dengan si pula dengan mas kahwin sekian tunai. Macam tu.
Dia tak semestinya tak semestinya bila wali cakap aku terima nikah, aku nikahkan nikah sempurna bersesuaian dengan mas kahwin sekian-sekian lagi tunai. Yang dia lapas apa ni pihak mantin lelaki tu aku terima nikahnya sempurna lagi aku terima nikah sempurna mas kahwin tunai. Itu lagi sangat. Kadang-kadang lagi sangat. Lepas tu ada pula yang sebelahnya kira sangat. Rekod. Tak sampai tu sangat dah. Hebat. Masuk lawasat. Lafaz kuat tak sampai tu sangat. Jadi rekod. Tak perlu. Jawab satu. Aku terima nikah sebulan dengan mas kahwin sekian ringgit tunai. Tak apa. Sambung. Dia tak mestinya mesti itu nafas dan tidak boleh terpisah lama. Duduk lama fikir je, duduk berjauh semayang tahajud dulu, semayang hajat dulu, lepas tu baru terima nikah dan dapatkan ilham dulu. Tu macam pernah sekali lah saya pernah nikah dengan orang kat Banting. Tapi masih baik belum nafas ni, menunggu itu. Nasi tu menunggu itu. Janji lepas Zuhur nikahnya. Saya datang tu sebelum Zuhur lah saya datang. Main Zuhur kat masjid Taqwa Banting. Tunggulah. Main Zuhur, saya sampai masjid tu tak ada orang. Tak nampaklah macam rombongan kantin lagi, rombongan tak nampak. Saya pun risau, ni nikah, saya tak nikah ni. Sebab saya pernah terlupa. Pernah sekali, kasih kat sini lah. Saya lupa orang nikah sama orang kan saya jadi tahun 2000 berapa ya? Ustaz Anwar nikah tahun berapa ya? 2004. Jadi itulah. Saya pernah lupa. Masa itu saya menyewa di Taman Kemuning Banting. Saya Taman Kemuning Banting. Hari Sabtu tak ada saya Sabtu ke hari itu lah. Tapi waktu cuti saya duduk ke rumah tengok ini lihat. Masa betul lama tak ada nikah orang. Dalam saya punya jadual tu memang tak ada. Saya duduk je lah. Saya duduk kat rumah, tiba-tiba ada orang telefon. Ustaz kat mana ni? Kat rumah. Kat rumah, kenapa? Hari ni Ustaz ada nikahkan orang. Kat mana? Sri Ceting. Memang nasi asing kata ni. Ya ke? Ya. Kita orang dah sampai. Itu memang saya tak ingat tu. Itu memang saya tak ingat. Sebab kadang-kadang, kenapa saya kadang-kadang saya suruh orang telefon saya, nanti ingatkan saya ya. Baru masa tu muda lagi lah, belum sampai masih dalam awal-awal 70-an lah tak sampai ni je. Kalau 2004 tak silap saya dalam 28 je. 28 itu saya lupa. Tapi yang pergi Banting ni saya tak lupa. Memang dalam jadual saya diary betul ya, nikah. Sampai pun dah lepas Zuhur tengok tak ada orang juga, ada orang mengambil Banting. Tengok tak ada. Saya tunggulah, tunggu dekat pukul 3 baru sampai. Itu pun pengantin perempuan sampai dulu. Biasa yang biasa sampai, kalau kebanyakan orang nak kahwin sampai yang dulu kan. Pengantin lelaki. Ini pengantin perempuan dulu. Nak kata jauh tak? Satu taman kat Banting tu. Yang perempuan membanting, yang lelaki pun banting. Banting taman tu banyak. Jangan buat taman mana kan? Banyak, tapi kat Banting lah. Tunggu 3.30. Tak sampai tak? 3.45 baru sampai. Banting lagi. Mentang-mentang dapat janda. Itu yang saya cuba lambat. Cuba dapat anak dari laju je. Saya dapat janda lambat. Sian. Saya pun malam itu dah nak marah juga. Kalau kena dengan kadi, sebaiknya dapat saya lah. Pengalaman saya dulu kalau kita dapat Tuan Haji Idris, kalau tuan-tuan kenal Haji Idris Ramli sekarang KPP Ketua Pengarah Bagi Masjid. Kalau dia nikahkan orang tuan-tuan pengalaman saya dengan dia juga pernah dia bos saya dulu. Saya di Semanggis. Kalau dia biasa nikahkan orang pejabat je, jarang nikah orang masjid, pejabat. Kalau dia janji dengan orang tu pukul 4 dah akan sampai. Jangan lambat. Pernah kali itu dia tunggu pukul 4 orang yang tak sampai. Dia terus keluar. Kau di mana? Dia kat belakang je, dia jalan aja.
Lepas tu orang nak jumpa dengan dia kan. Ustaz nikah, tak apalah, biar dia tunggu saya sikit lah. Nanti dah petang-petang sikit baru datang, baru nikah. Itu yang sebab dia nak nikah kan. Lepas yang tak apalah, hari Senin jumpa saya, tu lah gitu. Itu kadang-kadang dah pula. Tapi saya tunggu lah, tunggu 3.45. Saya pun kalau ikut hati malah nak nanya. Tapi wakil dari pihak pengantin perempuan bising dengan saya, Ustaz, tak maaf Ustaz, pengantin lelaki ni nampak. Apa dia tanya? Yang pengantin lelaki tak cakap apa dah. Dia bawa balik mancing. Pergi mancing. Sempat tu. Pergi mancing dulu. Mungkin kot selagi mana ni, mungkin dia boleh panggil tadi, selagi mana aku tak dapat ikan, aku tak menikah, aku tak menikah. Mungkin dia punya niat gitu. Mungkin dia dapat dulu, contoh 2,5 berapa seekor ke 2 ekor dia datang. Tak angin saya baiklah langsung kita sampai tengok. Itu satu. Itu menunggu tak apalah. Mana itu menunggu orang masuk nikah, jangan masa dia nak nikah nanti, maaf Ustaz, saya nak mancing dulu nanti baru sambung. Tak boleh lah, dia lama sangat. Itu satu. Mana nak beritahu dari segi lafaz dia tak boleh dipisahkan dengan jarak yang lama. Itu sebab kadang-kadang ada setengahnya juru nikah dia beritahu. Lepas saya enjut tangan, terus jawab. Kadang-kadang macam tu kan. Aku nikahkan engkau dengan sekian-sekian, mas kahwin ni 300 ringgit tunai. Enjut je, ngantin saya enjut je, kamu jawab. Kadang-kadang ada juru nikah macam tu. Dah sekarang ni jadi satu trend. Apabila juru nikah tak enjut, dia senyap je. Kenapa tak jawab? Imam tak enjut. Dia jadi trend. Mana orang fikir apabila enjut tangan tu start macam ni, baru jawab. Selagi tak enjut, tak boleh jawab. Itu yang kena betul lah balik tu. Saya pun pernah macam tu lah. Saya tak ada dia. Kita maintain ni kan, tunai. Lepas senyap. Kenapa? Tak jawab. Ustaz tak enjut pun. Mesti enjut juga. Jangan kita fikir apabila kita lafaz ijab dan qabul tu mesti salam tuan-tuan. Dia tak mesti salam. Kalau kita tak salam pun tak apa. Saya duduk, pengantin lelaki duduk. Saya cakap macam ni, saya tak tahu macam ni, aku nikahkan engkau dengan sepulan atau sepulan dengan mas kahwin 300 ringgit tunai. Tak salam pun. Dia pun jawab, aku terima nikah sepulan dengan mas kahwin 300 ringgit. Sah nikah. Cuma adat kita khususnya orang Melayu di Malaysia ni, apabila nikah salam Tapi kalau kat Mesir tuan-tuan, dia tak salam. Duduk macam mana tuan-tuan? Ini saya tengok Mesir lah. Kat Mesir dia macam lawan tangan, gusti tangan. Dia kat Mesir macam tu. Kita tengok cerita Arab lain kat Mesir TV, dan ramai dia cerita dia. Kita Mesir lah, orang Mesir. Dia buat akad nikah, dia macam ni. Macam ni. Tapi tak adalah, aku terima nikahnya sebelum tak ada, lawannya. Dia macam ni, sapu tangan dia letak atas. Dia tutup. Itu kalau Mesir lah. Yang saya tengok lah. Dia tak ada salam. Dia tak ada ni. Dia macam ni. Itu kalau Mesir. Sebab pernah sekali saya nak nikah orang Mesir, lelaki Mesir, dia macam ni. Saya nak salam, dia buat macam ni. Saya dah faham lah, tapi saya pun tahu lah. Di Malaysia, di Malaysia, Pakistan. Di Indonesia macam ni. Mas. Itu pun okey. Itu pun buat begitu. Itulah cara dia. Kita bagi ruang untuk asal Malaysia. Terima kasih sikit ya. Saya nak cuba bawa tuan-tuan yang ada sebut tentang akad nikah ni, nafas ijab qabul ni. Kita cuba tengok selain pada itu di samping kita belajar tentang kitab fiqh ni, kita lihat dalam fatwa.
dalam fatwa mengikat dan diterbitkan oleh pihak JAKIM. Dalam buku ini tentu yang ada pada saya adalah keputusan ya, isu-isu fatwa menakahan. Ya, kalau ikut dalam senarai ini sebelum saya dimaklumkan ada 39 fatwa yang berkaitan tentang menakahan. Ya, dan salah satunya ada fatwa yang berkaitan tentang akad nikah, yang disebut hukum akad nikah menerusi sidang video, iaitu video conferencing, conference ya, yang maknanya melalui video lah ya. Okey. Muzakarah dalam kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-97 yang bersidang pada 15 dan 17 Disember 2011 telah membincangkan mengenai hukum akad nikah menerusi sidang video, mana video conference. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut. Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah menegaskan bahawa para fuqaha bersepakat mensyaratkan bahawa bagi memastikan suatu akad nikah itu sah, ia hendaklah dilakukan dalam satu majlis ittihad al-majlis, supaya semuanya terlibat secara langsung semasa pelaksanaan ijab dan qabul. Sebagaimana itu, memandangkan akad nikah menerusi sidang video telah memenuhi syarat al-ittihad al-majlis kerana ia dikelaskan sebagai ittihad al-majazi, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa adalah harus melakukan akad nikah menerusi sidang video dengan syarat-syarat seperti berikut. Jadi syaratnya, ya, maknanya kalau contoh anak belajar di Jepun, contoh wali berada di Malaysia, pengantin lelaki pun ada kat Jepun, ya, kat sana dah nak nikah dah, ya, takut macam-macam boleh berlaku kat sana kan. Jepun macam-macam, lagilah orangnya, kulitnya macam-macam kan, kecil aja kan, kecil nampak itu yang cepat kahwin, ya, kahwin. Itu walinya kat sini, wali kan pergi Jepun mungkin ada masalah lah, ya, mungkin masalah kesihatan ke apa ke, kan, kerja ke apa, tak boleh cuti, ya, tapi dia nak tengok juga anaknya nikah, maknanya menggunakan cara video conferencing. Ada macam mana hukumnya? Kalau ikut apa yang telah difatwakan harus boleh, ya. Tapi dia ada syarat. Syaratnya macam mana? Yang pertama, hendaklah majlis ini berlangsung di tahap al-yakin bukan zon. Maknanya mesti pada masa itu berlaku majlis akad nikah. Yang wali, serta wali diyakin bahawa memang anaknya betul-betul akan menikah masa itu. Memang betul di situ anak dia. Dan itulah pengantin lakinya. Dan nak berlakunya akad nikah. Tahap yakin bukan zon, bukan diragu-ragu. Ya, zon, waham dan sebagainya. Ya, mesti yakin, betul. Ya, satu. Macam mana nak tahu dia yakin? Dia kena pasti dah sebelum tu kena confirmkan, sebelum tu dah ada buat proses perbincangan dan sebagainya. Itu caranya lah untuk dapat yakin. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada unsur penipuan gharar dan keraguan. Ya. Maknanya macam dibuat-buat. Ya, kalau contohnya ditutup muka lakinya, walinya nak tengok dia tak asyik. Itu dah ada unsur-unsur, tak boleh. Ya, okey. Yang ketiga, cukup semua rukun dan syarat sah nikah hukum syarat. Okey, pengantin lelaki ada, pengantin perempuan ada, wali pun ada, kan? Wali pun berada di Malaysia, nampak, ya, dia pun nak mati laku, nampak anak dia dan sebagainya, ya, maka dia hukum syarat. Ya, saksi pun ada masuk ke sana. Ya, saksi yang nak masuk kat sana pun ada. Ya, contohnya kalau di luar negara kebanyakan yang ambil sama ada pelajar-pelajar ataupun daripada kedutaan Safara, embassy. Ya, okey. Yang keempat, digalakkan wali sendiri yang mengakad nikahkan pasangan.
Itu sebab dalam bab video ni, kalau boleh wali itu sendiri, itu lebih baik digalakkan, lebih afdal. Dan yang kelima, terdapat halangan untuk melakukan akad nikah di tempat yang ditentukan. Terhadap berjauhan seperti berada di luar negara dan sukar bagi kedua belah pihak berada dalam majlis yang sama disebabkan sakit, banjir dan sebagainya. Ada halangan. Ya, dia ada halangan kat situ. Contohnya wali sakit, contohlah wali sakit. Maka dia apa ni? Diwakilkan. Dia diwakilkan walinya, bukan wakil, maknanya dibuat video conferencing. Wali tu nak tengok juga nikah, mana melalui video, mana fatwa membuat keputusan, maka diharuskan untuk dibolehkan akad nikah melalui video conferencing. Tapi kebanyakan sekarang tuan yang berlaku, dia tak pernikahan video conferencing jarang berlaku pula. Setakat ni lah, setakat yang saya uruskan yang melibatkan nikah luar negara ni jaranglah orang memberi. Kebanyakan wali, contohnya wali di sini, anaknya kat sana. Ya, contoh saya ambil anaknya belajar di Turki. Ya, Turki. Biasa kalau di Turki kita berurusan dengan Ankara, di kedutaan Turki di Ankara. Ya, kita ada kedutaan dia. Contoh, orang wakalah tu yang kita 2C, orang 2C dan 2D tu contohnya, khususnya 2D orang wakalah tu, wali kat sini dia akan isi. Dia akan isi. Lepas tu sama ada saya, kalau saya sebagai pendaftar lah, saya ataupun pada pihak kedutaan, call saya. Sebelum ni, kedutaan Turki daripada Ankara call saya. Dia tanya saya, Ustaz, sekarang ni ada pelajar kahwin, lepas tu dia nak nikah di Turki, cuma wali ada kat sini minta kita uruskan. Saya uruskan lah. Ya, so apa yang saya buat? Saya minta wali itu isi borang makalah 2G tu, kalau yang terangkan borang 2D. Ya, isi orang semua diwakilkan kepada siapa di sana. Contoh di sana ada pendaftar, maka kita wakilkan pendaftar di sana. Ataupun kalau kita ada pendaftar, wakilkan kepada siapa-siapa kat sana. Ya, kita wakilkan kat sana. Lepas tu kita dah mana wali tu dah wakil, saya sahkan dan saya hantar ke sana. Fax, masa tu saya fax lah. Saya fax ke sana, ya, dan pihak sana mengesahkan mereka menerima dan maknanya bila menerima dan pihak sana mengesahkan pernikahan itu dah berlaku dan mereka mengeluarkan surat pengesahan. Itu dari segi yang setakat ini berlaku. Ya, maknanya jarang berlaku pada video conferencing. Tapi kalau berlaku sekalipun melalui akad nikah melalui video conferencing, maka diharuskan, dibolehkan. Ya, itu yang telah dikeluarkan oleh fatwa pada tahun 2011. Ini fatwa menakahan. Dan kita sekarang ini selama menerima fatwa ini. Sebab bila fatwa kebangsaan telah memfatwakan negeri, sama ada terima atau tidak. Setakat ini kita menerima fatwa ini dan kita gunakan. Sekiranya kes-kes ini pula, ini berkaitan tentang akad nikah lah. Ya, mana nak beritahu tuan, satu dari segi lafaz tu. Yang kedua, tak semestinya mesti cara nikah menggunakan tangan, mesti salam tak. Ya, macam-macam cara, yang penting lafaz. Yang kedua, kalau kita nak kaitkan dengan keadaan semasa ni, boleh juga menggunakan akad nikah melalui video yang sedia adalah sekarang. Ya, sebagaimana perkara itu tidak mendatangkan syak ataupun keraguan ataupun barat ataupun penipuan dalam majlis akad nikah tersebut. Itu saja yang maklumat tuan-tuan lah. Itu yang dapat saya berikan pada malam ini. Dan saya buka kalau ada persoalan sekiranya ada. Kalau ada, kalau tak ada pun tak masalah. Ya, ataupun bukan tentang ini pun boleh. Ya, Ustaz Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya nak soalan saya. Mewakili juga orang lelaki lah. Yang lelaki pertama, dia berkeinginan berhajat tapi tak berkemampuan. Okey. Kategori saya tu. Kategori kedua, berkemampuan tapi tak berhajat. Berkemampuan tapi tak belajar. Okey. Tak berhajat. Memang pula nak kahwin tu, tapi tak berhajat. Bagi yang kategori ketiga ni, dia berkemampuan dan berhajat untuk menambah peraturan. Jadi yang tak mungkin sama mungkin rata-ratanya lelaki yang nombor dia akan berkemampuan. Jadi soalan besar, sekiranya ketiga itu
Dia biasa saat pengalaman saya lah. Biasa kalau dia soalan tu dia tanya, saya wakil. Biasa itu diri sendiri punya. Kawan-kawan, saya nak tanya ni untuk kawan saya Ustaz. Ya, dulu nak ni kawan saya, bukan saya ni kawan saya. Biasanya saya dia lah tu. Itu biasa lah saya, itu yang biasa lah. Ya, itu yang biasa. Ya, okey. Dia berkemampuan tapi tak belajar. Itu satulah ya. Dia tak ada kemampuan belajar dan dia berkemampuan dan belajar. Ketiga-tiga ni sama je. Caranya sama. Ya, kalau kemampuan tak belajar tu tak apalah. Dia berkemampuan tapi tak baca tak masalah lah. Okay lah. Mana tak timbul apa masalah. Sebab benda itu diharuskan mana boleh. Sama ada mana bagi dia mana cukup. Ya, mana dia cukup, mana bagi dia ambil yang akhir sekali. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Mana bagi dia cukuplah satu je, seorang. Itu satunya lah. Ya. Itu satu. Yang kedua, dia tak mampu berhajat. Ini banyak. Ini yang paling banyak. Dia tak mampu tapi berhajat. Okey, kat situ kalau dia nak betul-betul dia berhajat, betul-betul dia ada keinginan untuk ini mana yang nak terus mana, nanti kata dia nak berpoligami, dia boleh mohon. Sebab mampu ni, nak kata mampu ni bukan makna mampu tu memanglah kalau ikutkan kita nak nilai dari segi yang zahir sekarang ni 5,000, kalau dia ada 5,000 pun kadang-kadang kalau sama sekarang dengan sekarang GST dan sebagainya, ya, pun kalau ikutkan tak mampu juga. Contohlah dia gaji 5,000 contoh. Sebab kalau ikutkan mahkamah mensyaratkan paling kurang ni kalau ikut betul-betul dia ni paling kurang paling kurang nak poligami paling kurang 5,000 pendapatan. Itu paling kurang. Itu kalau nak ikut dia punya pendapatan. Ya, 5,000. Ya, kalau agak-agak 5,000 sekarang ni tuan-tuan. Ya. Dengan kenaikan hak GST sekarang ni, ya, dengan macam contohlah saya lah ya, bayar duit rumah, bayar kereta, ya, macam-macam bayar. Untuk ada anak lagi nak anak sekolah lah, agak 5,000 cukup kan? Tak cukup. Mana nak kata pun dia tak mampu kan? Tapi dia nak, ya, sebab dalam di segi mahkamah dia dari segi kemampuan tu dia bukan tak tengok, dia tengok tapi bukan jadi realiti. Satu pertama sangat. Sebab ada yang pernah yang permohonan dia gaji dia 3,000 je. 3,000 je. Macam saya bukan lah tu. Tak boleh tu. Macam semua lebih sikit lah kan. Macam saya itu lebih kurang lah tu. Ya, kurang gaji lah tu. Mana dia gaji ni 3,000, dia mohon. Dia memang berhajat, dia nak. Dan kebetulan pula isteri dia yang pertama, alhamdulillah, benarkan dia kahwin. Bila bicara, sekali bicara dia kan, lulus. Ya, mana betul-betul dia memang berhajat. Memang mungkin niat dia baiklah. Ya, maka hakim benar. Tapi nak cerita tadi, ya, mana lagilah yang berkemampuan dan dihajat dan tak masalah lah. Mana dari segi prosedur tetap sama, dia kena mohon juga mahkamah. Prosedur tetap sama, mahkamah akan panggil isteri ataupun isteri-isteri yang sedia ada akan panggil wali, sama juga prosedur dia. Ya, cuma masa di dalam bicara itu di mahkamah, hakim akan menilai. Ya, patut atau perlu. Kat situ nanti dalam di segi enakmen disebut ya patut atau perlu kat situ. Apa yang kat situ hakim akan menilai. Ya, apa dia adakah dia patut untuk berpoligami ataupun dia perlu berpoligami. Kat situ hakim akan menilai ataupun dia betul-betul layak untuk berpoligami. Ada juga yang kadang-kadang dia mampu. Hakim tolak permohonan dia. Sebab mungkin alasan dia untuk berpoligami tak kuat. Ya, itu kadang-kadang berlaku juga.
Saya nak beritahu tuan-tuan, ya, senang cakap lah. Kalau orang tanya saya senang cakap, selagi mana tak mohon, jangan cakap apa-apa. Kalau nak tahu boleh ke tak boleh, cuba mohon. Itu bukan masalah berani ke tak berani kan. Besok cakap dia berani ke, dia berat ke, dia berat. Itu bukan masalah. Bukan isu dia. Mohon. Apa dia? Lebih kurang. Itulah. Dia itu. Maknanya cuma apa yang saya nak beritahu tuan-tuan, kalau contohnya tadi yang ketiga tu saya ada kemampuan, ada ada hajat, isteri pula dah setuju, ni nasihat saya lah. Kalau boleh jangan kita rendah, terus mohon. Sebab ada yang jumpa saya, Ustaz, sekarang ni alhamdulillah saya pun ada kemampuan, saya pun nak kahwin, isteri saya benarkan, boleh tak saya nak pergi Thailand? Mereka buat apa? Cepat Ustaz? Tak. Cepatnya masih nak nikah. Saya dah pergi pun lambat juga. Balik kena daftar pergi mahkamah, kena bicara, waktu kena denda dan sebagainya. Lagi lambat. Baik, kalau dah cukup, ada kemampuan, berhajat, isteri pula benarkan, mohon aja. Kejap je. Paling kurang sekali bicara, dua kali bicara, suami hakim panggil suami panggil apa? Hakim panggil isteri yang pertama sedang mohon setuju, tak ada masalah. Itu yang berkemampuan lah. Itu nasihat saya lah. Yang banyak yang kadang-kadang yang banyak dari ini dia tak kemampuan, dia berhajat. Cuma yang berhajat ni dia ada kemampuan, dia berhajat, dia tanya juga. Dia suka tanya. Tapi kadang-kadang ada juga yang terus pergi sana juga. Rupanya dia bukan apa, kadang-kadang depan kita dia cakap isinya setuju, ni tak setuju. Itu yang kadang-kadang yang perlu kita baca lah. Ustaz, itu mau kita tiga-tiga lah saya. Tapi kalau kita satukan, Ustaz lah. Allah. Ada lagi? Kalau ada? Ada. Okay. Kalau tak ada, itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bersama, dan insyaAllah kita doa kepada Allah SWT supaya Allah berikan kekuatan kepada kita dengan apa yang berlaku dalam keadaan sekarang ini, tuan-tuan. Kekuatan kepada kita, beri ketenangan, memberikan rezeki kepada Allah SWT, dan dalam keadaan cuaca kita, tuan-tuan, Allah berikan kekuatan kita, kesihatan yang kita lah. Macam tadi saya macam di 49, saya tidak pastilah 49 baru ni sekarang tiap hari jabat kesihatan datang buat fogging. Saya sini kurang Ustaz dari kalau 49 tu sekarang tiap hari, tiap petang datang. Itu nanti jagalah dan kita akan yang sehat. Itu dari segi dengan masalah denggi lah, masalah dengan cuaca sekarang ni, panasnya yang itu hujan dan sebagainya. Jaga, mudah-mudahan Allah berikan kesihatan kepada kita menjalankan berakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسأل علما نافعا اللهم إنا نسأل علما نافعا اللهم إنا نسأل علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang itu kelemahan kita sendiri. Serahkan kepada Allah untuk hidayah dan akhir lafaz yang beliau. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma